Okey, ini saya dah masuk dalam slide ya. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Cuba tengok dia punya ini dipanggil apa ini? Pembayang dia. Siapa faham maksud pembayang ni? Berburu ke padang datar. Apa maksudnya? Dapat rusa belang kaki. Hello, siapa faham apa nama pembayang? Dia kaitan dengan sastra tapi boleh juga bahasa Melayu kot. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Dia macam belajar tapi tak sempurna. Okey, betul dari segi maksudnya, sebab dalam pantun dia ada dua perkara, dia ada pembayang. Dua rangkap yang pertama ini pembayang. Dua rangkap yang kedua ini merupakan maksud dia. Right? Saya tak nak pergi pada maksud betul. Saya nak pergi pada ni. You faham tak? Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Okey, apa literally you faham berkaitan dengan perkataan ini? Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Kalau nak berburu rusa, berburulah di padang yang datar, bukan di sungai. Okay, yes. Literally memang kalau saya baca pun dulu memang gitu saya fikir ya. Maknanya kalau nak dapat rusa kita bukan pergi ke sungai tapi ke padang datar. Tapi sebenarnya tidak begitu maksud pembayang. Ini sebenarnya pembayang yang ditulis oleh Osman Awang dalam sajaknya Guru Oku yang sangat terkenal tu. Osman Awang pun saya rasa you tak kenal kot. Dia seorang sastrawan negara yang antara terbaik lah pernah dilahirkan. Dan setakat ini saya rasa tak boleh tandingi lah kehebatan dia. Memang hebat lah orang sastrawan ni. Osman Awang tu rambutnya panjang kan? Tak, nama sebenarnya Osman Awang. Dia kadang-kadang guna nama nama pena dia Tongkat Waran. Sebab dia ni bekas polis di Johor. Kenal cikgu. Sekolah lama guna nama-nama sastrawan. Macam mana sekolah lama apa? Sekolah lama, saya kan asrama. Dekat nama dom dia guna nama sastrawan. Macam ni dom Tongkat Waran, ni dom Abdul Samad Said, macam tu. So antara tokoh-tokoh sastrawan negara yang terkenal Osman Awang, Zakbat. Zakbat dia lebih kepada tokoh cendekiawan ya. Dia dia orang bijak pandai. Zakbat dia orang pandai lah, orang bijak cendekiawan. Dia sastrawan tak berapa sangat. Yang betul-betul sastrawan Osman Awang, Christmas, Kamaluddin apa nama dia, orang faham. Osman Awang orang Johor, Sedeli. Kemudian kita ada A. Samad Said, orang Melaka. A. Samad Ismail, tokoh wartawan, juga banyak menulis sastra. A. Samad Ismail dah meninggal, semua dah meninggal kecuali A. Samad Said dia masih ada menulis novel Salina. Tapi kembali ke sini, berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Sebenarnya maksudnya apa di sini? You faham tak? Dapat rusa tu bukannya rusa yang you faham. Sebenarnya itu adalah belalang. Dia ada sejenis belalang yang dipanggil belalang rusa. So, pertama tak logik memburu rusa di padang datar. Padang datar you faham tak maksud apa? Di padang. Biasa rusa tak ada di padang. Di negara kita rusa banyak dalam hutan. So maksudnya di situ ialah ini dah kata pembayang yang begitu puitis ya, begitu menarik. Kalau orang tak faham budaya, tak faham bahasa, perkembangan bahasa yang mantap, dia takkan nampak ini ya. Saya pun begitu juga ya. Kelas saya pun begitu. Saya rasa maknanya literally saya kata dia pergi berburu di padang datar dapat rusa. Rusa ada belang kaki. Mana ada rusa belang kaki? Itu merupakan sejenis belalang, grasshopper. Belalang ni grasshopper. Tahu tak belalang? You pernah tengok belalang ke? Nah, dekat padang banyak. Dalam cerita Kung Fu Panda. Itu mantis lah, itu lain. Lain. Tak tahu pula Kung Fu Panda tu. Sorry. Belalang ni tak pernah tengok belalang ya? Pernah tangkap. Pernah tangkap. Yes, good. Belalang ni boleh dimakan ya.
Belalang boleh dimakan. Saya tanya Joanne tahu belalang ke? Banyak benda you all generasi baru tak tahu. Belalang tahu tak Joanne? Okay, tak ada. Lolizen. Tak tahu. Okay, good. Thank you Joanne. Lolizen tahu tak apa dia belalang? Tahu. Okay, good. Ya. Belalang boleh dimakan. Morfin tahu kan belalang? Tahu cikgu, yang ni hijau cikgu. Warna hijau ya. Dia ada yang besar ya. Belalang ada yang besar dan boleh dimakan sebenarnya belalang. Digoreng. Kalau dulu orang Kelantan dia tangkap, digoreng, ada satu belalang apa panggil satu belalang kunyit. Ya. Dan salah satu belalang ialah belalang rusa. Bermakna di sini maksud pembayang itu berburu di padang datar. Dia pergi tangkap belalang. Ya, belalang. Yang lain tu betul lah, berburu kepala ajaib, ibarat bunga kembang tak jadi. Bunga kembang tak jadi. Maknanya bunga ni, ciri-ciri bunga kecantikannya di mana? Bila dia kembang dan dia bagi wangi, harum, a smell, very nice smell. Ya. Itu bunga. Bila kita mengajar dengan yang baik, bila saya mengajar dengan baik, bila mana you all ni macam bunga lah, ya. Masih peringkat awal, bila saya mengajar dengan baik, dengan cemerlang, bukan saya semua cikgu lah. Jadi saya nak you all menjadi bunga yang bukan kembang tak jadi, akan terus berkembang dan mengharumkan dunia ini. Tapi kalau mengajar kepalang ajar, kepalang ni apa maksud kepalang? Juga kepala sendiri. Kepalang apa maksudnya? Dia macam cikgu yang tak cukup ilmu macam tu lah. Kepalang aja, sekadar buat berguru kepalang ajar, maknanya sekadar belajar berguru. Kepalang ni maknanya what they call in English ya. It just Tak sedap hati kot lah. Dia macam tidak cukup, tidak berapa je. tak berapa sangat ya. Kepalang tu tak berapa. Kalau you boleh tengok dalam bahasa Melayu apa dia kepalang ya. Sekejap. Kepalang. Maksudnya alang sedikit, tidak memadai, tidak berapa. Maknanya sikit, belajar sikit. So kalau belajar sikit, maknanya bunga tu takkan kembang lah. Sekadar bunga kembang tak jadi. Kembang tahu kan? A very beautiful flower when it is kembang macam tu. Blooming. Kembang cantik, warna cantik, ada harum. Bermakna itu kita dah ada. Sama juga saya ya, sama juga. Apa gunanya mengajar sekadar begitu-begitu je, sudahnya hasil tak ada ya, hasil tak ada. Itu sebab kita nak saya dan semua cikgu nak kalau boleh semuanya berjaya, semuanya faham apa yang saya ajar dan dapat memberi respon dengan baik ya atas semua persoalan yang ditimbulkan. Okey, hari ini saya akan teruskan kepada pemasaran. Semalam saya dah buat pengenalan. So hari ini saya akan teruskan lagi kepada konsep-konsep lain berkenaan dengan pemasaran. Sangat penting ya pemasaran. Kita tengok pemasaran. Baik, pemasaran kalau dalam buku ni dia bahagikan kepada 5 subtopik. Okey, kita pergi kepada yang ni ya. Jadi, by the way, kalau ikut definisi pemasaran dalam buku Muqtafat muka surat 111 ialah saya bacakan aktiviti perniagaan yang melibatkan proses penyelidikan. Right? Aktiviti perniagaan. Bermakna pemasaran ni sebahagian daripada aktiviti perniagaan yang melibatkan proses penyelidikan dan analisis terhadap gelagat pengguna. Bermakna dia buat proses penyelidikan dan analisis terhadap gelagat pengguna. Persekitaran pemasaran. Okey, dengar baik-baik. Pemasaran ini adalah aktiviti perniagaan. Baik, perniagaan apa dia? Ada berapa elemen perniagaan? Perniagaan ada berapa elemen? Kita belajar bab 1.
Ada berapa elemen? 4. Yes, ada 4. So, pemasaran ini merupakan sebahagian daripada aktiviti perniagaan yang ada 4 tu. Right? Baik. Melibatkan apa? Melibatkan proses penyelidikan dan analisis gelagat pengguna. Penyelidikan dan analisis gelagat pengguna. Semalam saya dah jelaskan apa dia analisis. Ini istilah yang you all selalu ambil mudah. Ya, analisis. Tapi apa analisis? Right? Analisis bermakna dia buat kajian secara detail. Gelagat pengguna. Okey, gelagat pengguna, pengguna remaja, pengguna kanak-kanak, pengguna dewasa, pengguna orang tua, gini. Dia ada. Dia pecah gitu. Ya, itu namanya analisis. Itu nama analisis. Dalam syarikat, analisis sangat penting. Sebelum suatu mana yang lebih penting, kita keluar produk dulu ke kita buat analisis dulu? Gelagat pengguna. Inventory dulu cikgu. Analisis. Katalah you nak buat apa yang mudah sangat. Katalah you nak jual murtabak. Murtabak tahu you all biasa makan murtabak tak? Murtabak tahu tak? Tahu macam rujak cikgu. Saya minta maaf sebab saya dah jurang tu terlalu tinggi lah antara kita ni, orang tua, aku dengan you all, yang cara pemakanan, cara apa memang berbeza lah ya. Jadi bila saya bercakap satu makanan tu, mungkin pada saya benda tu biasa, pada you all luar biasa. Itu keadaan dia. Okey, kalau murtabak contohnya. Right, murtabak ada berapa cita rasa? Itu maksud kita kaji. Adakah you nak jual murtabak as per se, murtabak depan rumah jual, atau you nak buat kajian dulu, murtabak ni murtabak apa kita suka, apa pengguna suka murtabak apa, atau kita buat survey dulu di taman ni. Katalah taman saya, you nak jual, target sasaran you taman ini, Impian Indah, dan mungkin sebelah tu, ataupun taman Impian Impian Berkecai sebelah sana. So you buat survey dulu. Murtabak belalang cikgu. Murtabak belalang cikgu. Okey, murtabak belalang. Okey. Okey. Kita pun buat survey. Edarkan, masuk leaflet, you masukkan, tengok, okey, kami akan buka satu gerai murtabak di sekian-sekian. Right? Nah, tolong bagi apa cita rasa anda untuk murtabak ini. Anda nak cita rasa apa? Ini. Kemudian suruh tulis pula. Dan tolong nak dapat balik macam mana caranya? Untuk mudahkan orang. Macam suka ikut. buat. Kalau dekat, tak tahu lah, setahu saya kalau kat Subway, diorang buat macam QR code. Dekat receipt dia tu nanti dekat last tu dia kata scan QR code ni, pergi dekat website dia untuk buat survey. Kalau kita buat survey tu untuk feedback kan, next trip kita boleh dapat 10% off kot, tak salah. Okey. Itu bagi yang betul. Itu baguslah. Itu bagi yang dah establish. Ya. Ini kita baru nak buka. So biasa orang malas nak jawab survey. Am I right? Malas, kecuali orang yang very genuine, orang suka survey. Ataupun kita jalan lain tak ada, suruh anak-anak ronda je taman tu, dan setiap mereka yang jawab kita bagi token lah. Cik, ni ada survey sikit, boleh tak kami nak jual ni, kena muka sardin lah. Faham maksud saya muka sardin? Muka sposil. Muka sardin, itu kadang-kadang aku guna istilah itu. Muka sardin ni muka selamba lah. Muka tak malu lah kata lainnya, sorry lah ya. Pergilah taman. Muka tembok lah cikgu. Something lah, okay. Betul, okay. Edarkan survey, cik, saya daripada ni, kami cadang nak buat murtabak, gini. Cik, kalau boleh masa dalam 2 minit je, tolong jawab survey ni, ini ada token untuk cik. Boleh lah. Dia makan masa 2 hari untuk dapat feedback. So dapat feedback, baru kita tahu produk murtabak yang kita nak jual ada berapa cita rasa. Oh, nampak yang ini nak cita rasa ni, ini nak cita rasa ni, ini. Ada tak orang buat gitu sebelum mula bisnes? Saya pernah nampak dekat Instagram ataupun kat Twitter. Dia minta macam poll.
macam we want to start, we want to launch a new product, which one do you prefer untuk the next product, macam tu lah biasanya tu. Good. Maknanya sekarang, betul, saya terlupa, kita ada media sosial, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, kita boleh melalui cara tersebut. Tapi sebab sasaran pasaran kita berfokus 2 taman ni je, kita tak nak besar. Tak nak besar. Kalau kita nak guna, by the way, kalau you guna Grab dengan Foodpanda, mereka tu akan charge you all, ya. You tahu kan? Mereka akan charge pertama promosi tu. Sebab Foodpanda dan Grab, dia bukan sahaja tolong you, barang you dihantar ke rumah, bukan itu saja, tapi dia tolong memasarkan barang you. You tahu tak? Salah satu fungsi Foodpanda ialah, itu aku bayangkan kadang-kadang kita, minta maaf ya Abdul Rahman dan yang lain-lain, satu kedai mamak tu kecil aja, tapi Foodpanda punya roti canai kedai mamak tu, oi, aku tengok macam hotel. Rupanya dia di-charge sampai 30%. Dan sekiranya jualan you tak berapa laku, akan berlaku. You bukan dapat duit daripada Foodpanda, you kena bayar balik pada Foodpanda tu. Faham tak maksud saya? Foodpanda ni, dia bukannya free ya, dia charge tu dekat 30% untuk promosi tu. Promosi yang dia buat online tu. Artinya kalau jualan you tak meningkat ataupun review orang you tak dapat 4.5 jatuh, jualan you jatuh, at the same time Foodpanda masih buat promosi, apa berlaku, you dapat bill instead of you dapat lebih, sepatutnya you terpaksa bayar balik pada Foodpanda. Itu di antara risiko kalau gunakan Foodpanda. Dan sebab itulah kesan daripada charge itu, apa berlaku pada penjual? Penjual akan bertindak macam mana? Bangkrut je. Ha? Speaker saya ni pecah lah, dia berapa kali jatuh ya, apa dia? Muflis. Muflis, oh yes, betul, sebelum Muflis. Meminjam cikgu. Ha? Meminjam dari bank untuk bayar balik. Ya betul. Baik, katalah bila dia charge, sebab itu dia harga dia akan melambung lah, akan melambung. Baik, sekarang apa tindakan dia? Tindakan dia supaya dia tak rugi. Dia akan menyebabkan kuantiti barang yang dia jual pada you all akan sikit lah, kecil. Mungkin nasi lemak yang harga RM5 pun gitu-gitu je. Sebab dia sendiri, penjual itu akan menanggung kos macam-macam lagi. Itu bahayanya kalau, bukan bahayalah maknanya. Sebab itu dalam bisnes, saya jenis orang yang skeptikal sikit. Orang yang jenis takut lah. Ada 2 jenis orang. Orang yang berani, dia terjah je dalam bisnes. Saya jenis orang yang nak buat bisnes, buat kajian dulu. Tapi kena berbaloi lah kajiannya. Ya, maknanya kalau you tak nak guna Foodpanda, tak nak guna Grab, ataupun you nak guna servis you sendiri, bermakna sekarang bolehlah ya antaranya. Tadi you buat kajian dulu tentang pemasaran martabak tu. Tengok orang nak perisa apa, orang suka apa. Ada tak veggie, orang yang suka sayur saja, martabak sayur, martabak daging, martabak kambing, martabak ayam, martabak apa lagi? Lalang tak ada lah kot ya. Lalang tu orang buat Martabak Maggi. Martabak Maggi. Yang terbaru martabak Maggi. Martabak Maggi okey. Ada di India buat ya. Sedap. Nah okey, martabak Maggi dan sebagainya ya. So kita ada banyak pilihan. Sebenarnya perniagaan boleh maju dengan syarat you fokus, you mahir dalam yang itu, buat betul-betul, buat dari segi kualitinya sedap. Orang suka yang itu. Dan buat kebersihan kena jaga. Dan yang ketiga, yang paling utama ialah you ada trademark. You ada trademark. Bila orang kata, misal kata Nurul Nabila, Murtabak Nurul, orang kenal. Macam di Kelantan terkenal Murtabak Raja, yang berlapis-lapis dia punya ni. Ya, sampai dijual di hampir seluruh Melaya lah. Malaysia dah jual Murtabak Raja dan boleh dibekukan apa. Itu keadaannya. Kita nak trademark tu. Itu susah.
Dan itulah pemasarannya. Maknanya kajian gelagat pengguna, persekitaran pemasaran, kita nak persekitaran pemasaran kita. Kalau di area Kajang ni tak ada masalah, online boleh buat, kita boleh buka secara macam-macam, ya, persekitaran dia. Saluran promosi, pengedaran produk dan penetapan harga, itu 4M tu lah, 4 mix marketing, ya. 4. Ini you kena hafal ni 4 ni, ya. 4 yang pertama apa? Lupa dah. Product, price, place, and the last one is promotion. Product, price, ataupun dia terbalik. Kena ingat balik lah, aku tak ingat. Tapi 4P macam tu lah. Saya banyak benda, fakta, kalau you tanya saya memang tak ingat. Saya minta maaf kelas, ya. Saya akan menguruskan untuk bagi you faham. Kalau you tanya saya fakta bab 1 balik pun saya tak ingat. I'm sorry so much. Itu kelemahan saya lah. Cuma bila you cerita sikit saya faham lah. Saya boleh cerita balik pada you. Tapi nak suruh saya hafal, tak adanya. Bermakna dia ada 5 fakta. Ini you kena hafal, ya. Bermakna kalau pendekatan pemasaran ada berapa? Ada 5. Ya, pendekatan pemasaran pengeluaran. Yang atas tu tak apalah. Yang atas tu you dah ingat. So kita ada pengeluaran, keluaran atau produk, penjualan, moden dan kemasyarakatan. So PK ataupun PPP, 3P MK. 3P MK. 3P MK. Alright, 3P MK maknanya pengeluaran, produk, penjualan. 3P, moden, ataupun you nak buat macam ni, 3P, 2M, moden dan masyarakat. Tapi dalam exam jangan tulis masyarakat, ya. Masyarakat dengan kemasyarakatan dua perkara berbeza. Masyarakat dia lebih kepada apa? Kemasyarakatan itu dah dua istilah yang berbeza. Masyarakat, kemasyarakatan memang beza lah, memang beza. Cuma saya nak tengok mana perbuatan, mana ni. Kemasyarakatan tu macam sifat orang bermasyarakat. Kemasyarakatan, bersifat kemasyarakatan. Ya. Masyarakat lah. Masyarakat daripada bahasa apa, ya? Kemasyarakatan ni cikgu, dia macam keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat. Yang berkait dengan masyarakat lah. Menerangkan tentang masyarakat tu lah. Yang menerangkan tentang keadaan masyarakat. Baik. Masyarakat asalnya daripada bahasa apa? Arab ke? Arab. Iaitu apa dia? Masyarakat. Masyarakat betul lah. Perkataan syirik tu pun dasar daripada masyarakat. Bila disyarakatkan, syirik dipertanyakan. Bermakna masyarakat, syarikat, sama je lah. Cuma dalam bahasa Arab, bila ada ming alif, ma tu dia menerangkan sifat orang tu. Sifat orang tu. Ma, kata sifat. Dari bahasa asalnya, tapi bahasa Melayu lain lah. Bahasa Melayu dia dah ambil tunggal, masyarakat. Tapi sebenarnya dia daripada syarikat tu. Gabungan. Syarikat, syirik. Dia bergabung. Banyak. Dia tambah ma, bahasa Arab. Dia bila ada ma depan tu, dia menerangkan tentang sifat orang tu. Faham tak ni? Aku dah ajar bahasa kat kau pula. Sebab saya suka faham satu benda ni dalam segi bahasa. Supaya mudah you nak hafal. Saya suka gitu. Saya suka kenapa dia, kadang-kadang you tak terfikir ke? Tengok sini. Kita ada dua pendekatan di sini. Tengok pendekatan yang pertama. Pendekatan pengeluaran dengan pendekatan keluaran dengan produk. Apa bezanya? Kenapa dua istilah berbeza? Pengeluaran, keluaran atau produk? Apa bezanya? Tak tertanya-tanya. Okey, faham tak? Hemawati faham tak soalan saya tadi? Pendekatan pemasaran ada 5. 3P, 2M. 3P, 2M. Pengeluaran, produk, penjualan. 2M tu ialah moden, masyarakat ataupun kemasyarakatan. Baik. Pengeluaran dan produk. Apa bezanya?
ataupun istilah lain dipanggil keluaran. Apa beza pengeluaran dengan keluaran? Produk tu barang tu, pengeluaran tu barang yang dikeluarkan. Produk dikeluarkan. Okey, kalau pengeluaran? Produk yang dikeluarkan kan, pengeluaran. Pengeluaran bukan orang yang mengeluarkan produk tu. Keluaran tu pula macam produk tu sendiri kan? No. Dia bukan masalah kan ke apa ya. Tihana, it's a very good answer. Semua bagi jawapan yang cemerlang. Tahniah. I'm really grateful with your answer. It's a very good answer. No problem. Tapi satu perkara saya nak latih juga semua student, jangan guna perkataan hujung tu kod ya, kod. Bila mana kita nak lahirkan satu generasi di Malaysia ni student yang confident. It is a matter, bila menjawab soalan, it is not a matter of right or wrong. It's something that you give an opinion based on your experience and your reading. So from my experience and reading, ini scientific punya jawapan. Ya. From my reading, I understand that pengeluaran ini. Keluaran ini. So jangan tambah kod di belakang itu. Bila you tambah kod di belakang, maknanya you masih lagi dalam keadaan ni. Be confident yourself. The keluaran is melibatkan orang. Keluaran ialah melibatkan produk itu sendiri. Example, produk ialah speaker ni. Ini produk. Right? So pengeluaran apa dia? Mana satu pos? Pengeluaran tu proses yang mengeluarkan produk tu. Cara nak mengeluarkan produk tu. Okay, good. Baik, kita dengar dulu apa kata Cikgu Kartik. Kita dengar sekejap. Ya. Apa kata dia? Pendekatan yang pertama. Sebab itu, bila kita belajar ya kelas, kena selalu banyak menanya. Dia kena tanya ya, setiap kena tanya apa? Pendekatan ada 5, yes, understood. Tak apa, kalau itu dalam sukatan. Tapi apa beza pengeluaran dengan keluaran? You kena tanya sendiri dan itu you kena explore. Baik, tak apa, kita tengok Cikgu Kartik kata apa dulu sebelum saya bagi ulasan. So pengguna sanggup beli apa saja, dia ada 5 saiz pasaran kita akan meningkat. Okey, so ini kepentingan pemasaran. Ingat ya, ada 5 keyword per minit. Okey, saya ulang balik, bantu meluaskan share pasaran produk itu ialah menunjuk kepada saiz pasaran kita. Dengan pemasaran, otabak kita dulu kita target 2 tamat. Tetapi bila kita mula buat pemasaran dalam bentuk Instagram, kita minta Foodpanda, masuk dalam Foodpanda, masuk dalam GrabFood, masuk dalam meniaga dan sebagainya. So dia akan meluaskan pasaran kita, maksudnya begitu. Meluaskan saiz pasaran kita. Share di sini adalah saiz. Permintaan, nilai, peluang, jualan, share. Okey, saya tak akan campur. You dengar elok-elok apa Cikgu Kartik kata dan saya akan tanya lepas ini. Okey, kita pergi kepada pendekatan pemasaran. Macam saya sebut tadi ada 5 pendekatan pemasaran dan semua ni adalah fakta khusus, jadi kena sebut dengan betul. Okey. So yang pertama dikenali sebagai pendekatan pengeluaran. Okey. Pendekatan pengeluaran ni dia membuat andaian. Okey, dia buat andaian pengguna akan beli apa saja yang ada dalam pasaran. Tapi dengan syarat kita mesti keluarkan barang dengan harga yang murah dan barang ni mudah didapati. Okey, so pengguna sanggup beli apa saja dengan syarat barang ni murah dan barang ni mudah didapati. Okey. So pengeluaran ni memberi keutamaan pada pengeluaran barang secara besar-besaran. Jadi kalau kita keluarkan barang secara besar-besaran, kita dapat menjimatkan kos. Okay, kita mampu keluarkan barang dengan kos yang lebih rendah. Kita cuba keluarkan barang dengan cekap, okay, supaya boleh menjimatkan kos. Jadi poin pertama dengan poin kedua ni tujuannya adalah untuk menjimatkan kos. Okay? Dan kita juga pastikan barang ni diperoleh dengan mudah, pengedaran yang cekap. Dan yang paling penting, keluarkan barang dengan harga yang murah. Okey, so pengguna akan beli dengan syarat barang ni mudah didapati dengan harga yang murah. Okey, so berikan satu contoh. Semua rangkaian restoran makanan segera menghasilkan burger dalam kuantiti yang banyak yang dapat dijual dengan harga yang rendah. Itu dipanggil pendekatan pengeluaran. Okey, so dia beri keutamaan pada pengeluaran barang secara besar-besaran. So bila keluarkan barang dengan banyak, kita boleh keluarkan barang dengan harga yang murah, jimat kos dan barang ni boleh diperoleh dengan mudah. Okey. Yang kedua. Okey, baik. Soalan. Bersedia? Okey, faham tak
Siapa yang boleh bagi contoh sendiri kaedah pemasaran pengeluaran ini? Atau you nak habiskan dulu? You nak habiskan ini dulu ke? Atau nak fikirkan contoh yang sesuai? Saya dah nampak dah satu contoh yang sangat sesuai dan sangat praktikal. Sebab semalam saya 2 hari lepas saya pergi pasar raya dan saya boleh bandingkan dah. Saya tahu dah. Saya boleh bagi satu contoh yang sangat praktikal. Tapi tak apa, cuba you fikirkan. Pendekatan pemasaran, pendekatan pengeluaran ni. Apa contohnya? Ada berapa ciri yang Cikgu Khatib sebut? Kaedah ini dia utamakan apa? Pertama, pengeluaran barang secara besar-besaran. Pengeluaran secara besar-besaran. Pasal apa dia keluar secara besar-besaran? Sebab harga dia murah, lepas tu dah orang nak beli. Mudah dan bila dia faktor utamanya sebab kos. Ya, bila keluar banyak dengan cara besar-besaran, so dia dapat dimakan kos. Dan pada dia kalau pengguna akan beli barang itu macam mana sekalipun kalau pertama barang itu senang didapati dan bukan saja senang, harganya pun murah. Tak kisah. So dia never bother about to find out a survey tentang gelagak pengguna apa. No. Dia bagi dia gelagak pengguna mudah saja. You just produce any kind of goods or services which is very cheap and then you can get it from anywhere. Di mana-mana you boleh dapat dengan harga yang murah. No problem. You just keluarkan saja. Orang akan beli punya lah. Jangan risau. Saya tak faham yang tu cikgu, pengeluaran barang dengan cekap. Dia kata besar-besaran lepas tu cekap. Macam mana tu? Pengeluaran barang secara besar-besaran dan cekap. Cekap, apa maksud cekap? Dia berlaku pembaziran. Okay, good. Betul. Pembaziran. Lagi? How you define cekap? Efficient? Minimum kan kau? Okay, good. Dengan kos yang minima, tapi produknya banyak, kos minima, produk banyak dan dapat dijual dengan harga yang murah dan dapat dijual dengan sebab dia cost efficient, sangat efficient. Okey, apa contoh paling sesuai? Dia bagi contoh rangkaian restoran makanan. Tapi rangkaian burger, restoran makanan, rangkaian makanan segera ni apa maksud dia saya tak faham. Kalau dia kata McDougall dengan KFC, McDougall apa nama tu? McDonald dengan KFC pada saya harganya mahal. Tapi kalau dia nak bandingkan rangkaian makanan segera yang gerai-gerai tepi tu, itu saya setuju. Itu memang murah lah. Yang tepi-tepi jalan apa tak, itu sebab apa dia boleh beli burger Ramly tu murah dan dapat dijual sebab McD dia jual McDonald tu dia ada trademark dia jual sekali dengan trademark dia itu yang mahal. Okey, apa contoh paling sesuai? Come on, apa contohnya? Roti Gardenia boleh ke? Sebab dia kan mass production juga. Dia mass production, betul. Dia keluaran ke, dia produk ke apa? Dia contoh paling mudah, tak apalah. Saya cuba tarik pada you. Contoh paling mudah ialah barangan daripada China. Paling mudah. Betul tak? Okey, apa barang daripada China? Betul. Barang daripada China kita tak usah kira lah. Paling mudah sayur. Cuba pergi ke CS sekarang di Kajang ni, cuba pergi CS. Dia dah ada dah sayur kubis Cameron, sayur kubis China. Kubis Cameron sekilo RM3.5. Kubis China 1 kilo ataupun satu ni, saya tak ingat sekilo ke satu ni, 9 kubang, 9 sen. Kenapa dia boleh jual dengan harga murah? Sebab pengeluaran dia banyak. Pengeluaran dia banyak dan dia kosnya tak banyak. Sebab China berdasarkan latar belakang negara mereka memberi subsidi yang banyak kepada petani. So petani mungkin kos untuk baja, kos untuk lain-lain semua ditanggung oleh kerajaan. So akhirnya tanaman yang dikeluarkan oleh mereka dengan harga yang sangat-sangat murah. Bila masuk pasaran negara kita, apa jadi pada petani negara kita? Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum. Tak jalan. Barang China betul tak? Berlambat tak? Dia peduli apa? Dari segi kualitasnya. Peduli tak? Dulu orang kata orang tak percaya barang Cina ni. Orang Cina aku tak tahu, kalau barang produk Cina ni kalau meracun aku percaya. Sebab China merupakan pengeluar meracun
pertama sekali di dunia gunpowder. Gunpowder ni diorang beli apakah sumbangan paling besar tamadun Cina kepada peradaban dunia? Ada satu paling besar. Kertas. Yes, kertas ni. Baru orang boleh ada buku, ada baca buku, ada ilmu, dapat cerdik. Betapa besarnya sumbangan dia. Tapi sekarang tengok, barang China is very very good example. How their marketing is not based on other than that. Dia hanya keluar je. Just produce the product with the mass production. Mass production maknanya dengan pengeluaran yang besar-besaran. Provided that you boleh jual dengan harga yang murah dan barang tu boleh dapat di mana-mana. Itu kehebatan China. Dan sampai Amerika pun dah pening kepala dah dengan China. Dah pening kepala dah dengan China. Itu hebatnya China. Dia cuba nak buat blok dan sebagainya, mana boleh. Sebab China dah menguasai hampir semua dah. Itu kehebatan dia, kita kena akui. Dan point dia pun cakap betul juga kalau berkenaan dengan ni. Nanti saya akan bercakap dengan panjang lah. Alright, itu berkenaan dengan keluaran. So syaratnya apa? Syaratnya barang itu banyak, dikeluarkan dengan cost efficient dan dijual dengan harga yang murah. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Dengar baik-baik, kalau tak faham, tanya ya. Pendekatan produk. Pendekatan ini dia mengandaikan pengguna akan beli atau pengguna suka barang yang bermutu, barang yang berkualiti, barang yang tahan lama. Ada ciri-ciri inovatif. Ciri-ciri inovatif maksudnya ada ciri-ciri perubahan yang menarik, dan barang ini berprestasi tinggi. Ada banyak fungsi. Ini rujuk pada pendekatan produk. Jadi mereka cuba keluarkan barang yang ada ciri-ciri inovatif, bermutu, barang yang berkualiti, dan pada masa yang sama juga ada banyak fungsi, banyak fungsional. So ini pendekatan produk. Contohnya sebuah syarikat telefon bimbit berjaya mencipta telefon yang boleh berfungsi selama 10 hari tanpa bateri dicas semula. Di sini syarikat telefon bimbit cuba cipta telefon bimbit yang boleh tahan lama tanpa bateri dicas semula. Itu pendekatan produk. Dia tak peduli tentang kehendak pelanggan, adakah pengguna akan suka produk ni, itu dia tak peduli. Dia cuba keluarkan barang yang berkualiti dan berprestasi tinggi. Itu dia tidak juga tidak mengutamakan kehendak pengguna. Sebenarnya dia keluarkan, saya nak betulkan sikit lah. Baik, orang yang bermazhab begini, bermazhab produk ni, dia mazhabnya apa? Adakah dia bermazhab macam Cikgu Khatib sebut tu, adakah dia bermazhab begini seolah-olahnya dia tak peduli soal pengguna suka ke tak. Dia sekadar nak keluarkan barang tu untuk seronok-seronok je. Kalau dia terlibat dengan aktiviti perniagaan, dia tak boleh bersikap semikian. Artinya dia akan cari juga slot orang yang suka kepada keadaan tu. Misal kata sayur. Ya, sayur Cameron RM3.5, China 90 sen. Tapi ada tak pengguna yang concern? Dia kata okey, China macam mana? Penapisan dia macam mana? Racunnya berapa? Ada tak piawaiannya daripada China, dia dah lulus tak ini daripada kesihatan kita? Yang Cameron punya dia dah ada, dia dah lulus, ini semua sekali. Agak mahal tapi jaminan kesihatan ada pada Cameron. Orang yang concern tentang kesihatan, dia akan beli yang produk. Betul tak? Kenapa jualan Proton jatuh? Proton Saga. Dulu, tahun 90-an, Proton ni, siapa salesman Proton memang kaya lah. Sekitar 88, 87, 88 sampai 90-an. Sampai 90-an memang susah. You nak booking kereta Proton ni sampai 3-4 bulan baru dapat. Kawan saya nak booking kereta Proton biasa je, Proton Saga tahun 91, 92. Terpaksa booking di Kedah. Walaupun dia ada di KL. Di Kedah sebab KL nak booking lambat. Di Kedah sekejap sebab permintaan di sana. Kenapa keadaan sedemikian berlaku? Apa strategi pemasaran Proton masa tu? Produk ke pengeluaran? Pengeluaran dia. Pengeluaran. Caranya macam mana? Caranya dengan dasar kerajaan yang melindungi Proton. Dengan cara kerajaan menaikkan cukai import, kereta-kereta import sampai 200%. Menjadikan Proton Saga, Proton merupakan kereta paling murah yang berada di Malaysia pada masa itu, yang mampu dimiliki oleh semua rakyat.
Faham ya? Jadi proton pada masa itu dia hanya keluarkan itu sebab harganya memang murah dan boleh didapati di mana-mana. Dan mungkin juga dengan promosi kebanggaan Malaysia. Proton Saga Kebanggaan Malaysia. Ada dia punya lagunya, promosinya. Okey, tak ada keluaran. Tapi sampai bila? Suatu ketika bila zaman Datuk Tun Abdullah Badawi, Perdana Menteri, dia buka pasaran kereta. Pada masa itu rakyat mula memilih produk berdasarkan apa? Pengeluaran ke, harga murah ke, berdasarkan kualitas? Kualitas. Kualitas. Sorry, aku dah Indonesia. Kualiti produk. Dan orang mula beralih lah. Alah potong pakai sekarang. Pakai Proton, kau nak pakai Proton pakai tin Melo tau. Dan Proton difitnah, kononnya keretanya tu dia berbuat daripada tin Milo. Teng bunyi pelik. Dan macam-macam lagi lah. So orang mula beralih. Yang seakan-akan dia dengan harganya tak, jelah ni. Kalau Proton, orang mula cari kereta apa yang setaraf dengan Proton? Apa? Pro 2. Pro 2 masih Malaysia lagi. Pro 2 bersaingan jugalah. Okey, saingan. Orang mula cari mungkin Honda apa? Honda City. Honda City, Toyota Vios dan sebagainya. Yang nampak kental, nampak established dan sebagainya. Dan yang paling utama, orang menyampah Proton ni lah pusat servisnya yang sangat melampau harganya. Jadi charge sangat harga, mahalnya. So itu keadaan dia. So dia mula beralih. Manusia ni dia akan beralih daripada tak apalah nak beli kereta apa lagi, Proton paling murah, kita beli je lah. Itu pengeluaran. Tapi sampai bila? Suatu ketika bila pendapatan rakyat naik, rakyat dah tak nak tengok harga murah saja, dia nak tengok harga yang setimpa dengan kualiti. Mula beralih kepada produk. Bila cikgu tu kata tidak. Orang yang keluarkan produk ini pun dia nak cari duit juga. Dia ada target pemasaran dia. Dia tidak semestinya. Itu dia keadaan dia. Inovatif, betul. Ada berbagai nanti. Macam sekarang lah kereta banyak dengan elektronik ya. Apa inovatif yang diperkenalkan oleh kereta? Inovasi yang diperkenalkan kereta antaranya untuk electric car, yes, good. Lagi ni kereta booth dia tu belakang tu kalau nak buka, you tak payah guna kunci ke apa ke, you hanya letak kaki kat bawah, dia akan terbuka dengan sendiri. Buka. Senang kalau you pada barang ni, buka, masuk. Macam-macam lah elektronik yang diperkenalkan. AI. Cakap je, lepas tu nanti dia buka tingkap, buka sandung. Tapi dengan syarat you ada pegang sesuatu lah. Kalau tak, semua orang boleh curi kereta jawabnya. Kalau kereta yang boleh buka tu kena letak kunci dalam ni, dalam poket. Dalam poket, dalam handbag dan sebagainya. Keyless. Ataupun, yes. Macam telefon pun ada inovasi. Kalau nak buka, dia tengok muka kita dulu, betul? Tengok. Buka, baru boleh buka. Okay? Dia scan muka kita. Ini inovasi. Dia bila sampai satu ketika, orang akan beralih. Katalah pendapat yang sangat menjaga soal kesihatan ni negara mana? Singapura. Berapa banyak sayur kadang-kadang daripada Cameron Highland dia tolak. Bila dia tengok pegawai dia tengok, sayur tu mengandungi kandungan racun yang sangat berbahaya. Dia hantar balik. Bila hantar balik, aku pun tak tahulah sayur tu jual kat siapa. Racun yang banyak akan menimbulkan penyakit seperti kanser lah. Yang kita takut sekali kanser. Sebab tu cikgu orang Malaysia tak makan sayur. Macam mana? Sebab tu orang Malaysia tak makan sayur. Itu salah lah. Jangan tak makan sayur. Makan sayur ni untuk banyak sebab lah ya. Dia vitamin banyak. Khasiatnya banyak sayur ya. Dah begitulah keadaannya. Saya ingat falsafah hidup ni macam-macam ada cara dia lah. Tapi mati tu sudah barang pasti dah kita akan tempuh ya. Tempuh. Macam mana sekalipun akan tempuh. Kita pun tak tahu kita mati cara apa. Betul tak? Jadi kalau tak makan sayur kerana kita tak tahu sama ada itu elok ke tak, for me kita juga satu risiko juga ya. Risiko.
Jadi sebab itu kena, yang paling penting sederhana lah, sederhana. Tapi sayur sepatutnya boleh makan banyak, buah-buahan ya, yang sesuai lah. Dia juga sebagai pelawas ya, untuk ketanda senang. Dah itu dah sifat manusia. Bayangkanlah mudah saja kalau katalah 2 hari kita tak dapat kencing. Apa jadi? Kalau Allah Ta'ala tarik nikmat kita 2 hari tak dapat kencing, apa jadi ya? Buah pinggan nak pecah ke? Batu karang. Pinjal nak pecah ke? Dan sistem kita begitu, masuk mesti keluar, masuk keluar, memang gitu. Kalau masuk tak keluar, macam yang sebutlah buah pinggan problem lah. Buah pinggan problem atau apa yang problem, something lah. Mesti organ kita problem. Itu kadang. Jadi kena bantu juga. Itu peralihan daripada pengeluaran ke produk. Tapi pada saya tak setuju seolah-olah produk ini, orang yang membuat kaedah ini, pendekatan ini, dia tak peduli soal pengguna. Tak. Ada tak pengguna yang utamakan produk, mengutamakan kualitas? Cik, kenapa tak beli sayur China? Tak tahu China dia macam mana piawainya, racunnya macam mana dia guna. Cameron, kita ada Jabatan Pertanian, ini dia dah ada. Okey. Mesti ada orang bermazhab gitu, betul tak? Atau orang yang cintakan sangat ke negara. Cik, belilah China murah. Saya membantu peternak dan petani kita. Beli kita punya. Kalau kita beli punya, kita membantu ekonomi negara kita. Tapi bezanya RM3.5 9 rupiah. Tak apalah. Saya kaya, kau miskin. Contohnya. Taklah, tidak begitu ya. Buy Muslim first. Apa dah? Buy Muslim first, campaign dulu. Itu cara. Sebab itu ini saya nak cerita. Sebab itu China dia dapat masuk banyaklah negara-negara ya. Negara-negara dia begini ya. Negara-negara dunia ketiga dia nak buat salah satu negara mana-mana dunia pun, Amerika pun sama. Dia nak beri peluang pekerjaan kepada penduduk dia dengan cara apa? Apa? Bagaimana negara-negara dalam dunia ini dia nak memberi peluang pekerjaan kepada penduduk dia. Perniagaan, kalau ada orang buat bisnes, nanti dia kena lah hire orang lain. Okay, betul perniagaan. Maknanya kalau orang buat bisnes, perniagaan maju, akhirnya dia bayar cukai kepada Kerajaan balik. kerajaan. Right enough, good, betul. Tapi yang lebih utama, apa dia buat? Untuk memberi peluang pekerjaan kepada kepada masyarakat, kepada dunia, kepada penduduk dia. Macam mana? Apa dia buat? Macam saya ada tengok dekat TV, dekat China, kalau dekat kawasan pedalaman lah. Kalau contohnya ada orang, dia ada satu tanah kecil, dia jual sayur apa. So dia nak menggalakkan orang tu untuk besarkan lagi dia punya bisnes dia. Dia bagi satu tanah besar free je, bagi tanah besar, lepas tu dia bagi biji benih apa semua. Dia just nak orang tu uruskan je. Kerja semua dia orang sediakan. Dia nak just uruskan, dapat hasil, lepas tu dia bagi balik. Kayaknya dari situ pun dah nampak dia bagi banyak peluang. Dia memberi subsidi yang sangat besar. Itu saya akui lah. Saya akui. Betul. Itu saya akan bercakap you dah ke depan. Tapi sebelum itu. Mana-mana negara dalam dunia ini, negara yang bertanggungjawab, kerajaan yang bertanggungjawab, dia yang pertama memberi peluang pekerjaan kepada rakyat dia. Untuk memberi peluang kepada pekerjaan kepada rakyat dia, dia kena buat projek. Projek yang paling utama, yang paling banyak peluang pekerjaan ialah projek infrastruktur. Antara projek infrastruktur ialah membuat jalan raya, kereta api dan sebagainya. Projek-projek besar macam ni, projek gini, buat jalan raya, rangkaian jalan raya antara yang besar juga yang diluluskan tapi sekarang tak siap-siap ialah projek Lebuh Raya Borneo, menghubungkan Kuching sampai ke Sabah, sampai ke Sandakan, sampai ke Tawau. Oh, itu perjalanan jauh. Pulau yang antara pulau yang terbesar di dunia, Kalimantan tu, ya. Dia nak buat jalan. Terus sekarang projek tu. Bila berlaku projek, apa berlaku? Dia beri peluang pekerjaan. Beri peluang pekerjaan. Saya ambil contoh lah. Dulu saya mengajar matrik Kelantan. Matrik Kelantan sebelum ada matrik ada apa? Orang pergi di Menoreh. Menoreh kadang pergi, kadang tak. Dia buat satu matrik saja, apa bagi peluang pekerjaan kepada orang tempatan? Orang tempatan boleh kerja apa? Hanya matrik saja buat. Apa berlaku pada ekonomi kat situ? Apa berlaku? Come on. Mudah saja. Apa berlaku? Cikgu. Cikgu tak apa. Cikgu gaji tetap.
Okey, betul. Lain. Orang tempatan, apa dia dapat? Boleh buka macam gerai-gerai kecil. Yes, gerai makanan. Lagi? Stationery. Ha? Kedai stationery. Stationery. Good. Lagi? Kedai buku. Kedai buku tu kedai stationery lah tu. Buku. Dan yang paling utama, cleaners. Cleaners dia ambil orang mana? Orang tempatan. Dulu apa kerja saya tanya? Kerja apa? Kadang menoreh, kadang apa? Kalau ada, getah. This is a thing that dia boleh uplift, dia boleh meningkatkan ekonomi negara. Dan ini yang China, ini yang dibuat oleh negara-negara dunia ketiga nak buat benda ni. Ada duit tak? Negara dunia ketiga, negara miskin, ada duit tak? Tak ada duit. So dia mengharapkan pinjaman Bank Dunia dengan IMF, International Monetary Fund, yang mengenakan kadar bunga yang sangat tinggi. So pada masa itulah China masuk. China kata kau pinjam bank, kau pinjam IMF, kau kena bayar. Kau pinjam dengan aku, senang. Dan China, dia ada subsidize. Dan bila dia compete dengan international punya syarikat, dia mesti menang. Sebab dia punya boleh tawarkan dengan harga yang murah. Sebab semua industri mereka disubsidize. Subsidize artinya banyak benda tu kalau di pasaran harga tu katalah satu batang tiang tu harganya katalah let's say RM5,000. Tapi di China dia boleh jual RM1,000 saja sebab disubsidize RM4,000 oleh government. Itu yang China dapat masuk. Dia dapat masuk. So, ni apa salah? Masuk membantu. Cuma yang salah bila ada kickback. Faham tak masuk kickback? Bukannya tendang belakang. Kickback tahu maksudnya apa? Tak tahu apa tu. Rasuah. Ya, berlaku rasuah. Itu sajalah ya, kalau ada masalah tu. Baik, kita teruskan kepada Cikgu Kartik ni. Okay. Keyword yang penting untuk pendekatan. Okay. Kalau pendekatan penjualan, mereka tumpu pada aktiviti promosi. Bagaimana kita nak promote? Okay? Mereka cuba menjalankan jualan yang agresif. Dipanggil guerrilla marketing. Okay? Buat promosi yang agresif, jualan yang agresif untuk menggalakkan pengguna beli produk. Jadi tumpuan diberi kepada kaedah untuk menjual barang ni. Okay? Apa cara untuk menarik pelanggan? Contohnya menggunakan iklan yang kreatif, ada unsur pujukan. Okay? Mereka gunakan jurujual yang agresif, cekap untuk memasarkan produk. Okey. Kaedah ni memang sesuai untuk menjual barang-barang yang tidak dicari. Okey, contohnya insurans, ensiklopedia, okey. Kalau parti politik dia nak kumpul derma, okey, NGO. Kalau mereka nak dapatkan perlukan sumbangan yang lebih besar, mereka boleh gunakan pendekatan penjualan. Okey. Contohnya sebuah syarikat insurans menggunakan pasukan ejen insurans yang cekap untuk memasarkan produk insurans yang baru. Okey, ini pendekatan penjualan. So keyword dia apa? Keywordnya? Dia cuba tumpu pada program promosi atau jualan yang agresif. Okey, so tumpu kepada jualan promosi ataupun jualan yang agresif. Itu kaedah jualan. Okey, apa dia pengeluaran? Apa dia keluaran? Apa dia penjualan? Pengeluaran, ingat, murah, banyak, efisien. Alright? Itu target dia. Keluaran, kualitas. Kualitas jangan kau tulis dalam periksa ya kualitas. Minta ampun. Ampun Pak. Enggak bisa dong. Jangan tulis kualitas. Jangan Haikal. Aku risau kau ni takut tulis kualitas. Tulis quality ya. Quality. Dia mengutamakan quality. Bagi dia, orang akan cari produk dia berdasarkan kualiti. Macam kata minyak wangi lah, minyak wangi. Ya. Apakah minyak wangi mahal? Seperti minyak wangi apa ya? Dior. Dior dan sebagainya. Dunhill. Adakah minyak wangi itu dia memerlukan promosi besar-besaran ya? Tak, orang akan cari. Orang cari sebab apa? Orang yang akan cari produk itu. Kenapa? Sebab dia tahu betul berkualiti dan dia mampu. Dia berkualiti dan orang mampu mendapatkannya dan orang tahu kualitasnya macam mana. Tapi kaedah penjualan ni, ini keyword dia kena ingat. Penjualan ni kaedahnya ialah
dia sesuai untuk barang yang tidak orang cari, bukan barang biasa-biasa lah. Orang takkan terfikir nak beli insurans. Orang Malaysia ada berapa orang yang beli insurans? Tak ramai. So dia berorientasikan sales. Misal katalah, bermakna dia bergantung kepada ejen. Paling mudahnya apa? Selain daripada insurans, apa lagi? Mercedes produk ke penjualan? Produk. Saya rasa produk. Mercedes dia tidak penjualannya sebab dia orang tertentu yang cari. Boleh juga penjualan, tapi at the end of the day, kau nak pujuk macam mana? Kau nak pujuk aku beli Mercedes? Takdan. Kereta yang ada pun tak larat nak jaga. Ya? Maknanya Mercedes untuk orang yang berada dan orang yang mengutamakan kualitas. Dan satu sifat orang yang biasa pakai Mercedes, bila dia dah pakai sekali, dia takkan tukar yang lain. Dia pakai kereta lain pun dia tak sedar. Sama juga orang yang biasa pakai iPhone. Saya mula pakai iPhone 2012. iPhone 5. Dah pakai iPhone 5 sampai sekarang iPhone. Oh, okey, Haikal. Okey, tahu. Kau iPhone 13 lah. Ha? Alright? Itu. Mana penjualan ni benda yang orang biasa insurans lah. Kadang menyampah. Dia call, menyampah. Insurans. Lagi apa lagi? Dia Extro. Okay, good. Apa lagi? Kuku. Kuku yang air tu. Macam kowe lah. Boleh juga. Kaedah tu diguna ejen. Kereta boleh. Kereta-kereta tertentu yang orang tak tahu tapi dia startup. Antaranya Chevrolet jangan belilah. Sorry lah. Susah nanti you nak ni. Masalah sikit lah. Tapi tak apa. Ini kereta yang orang tak berapa kenal. So dia kena buat kaedah penjualan. Pendekatan penjualan. Bagi diskon dan sebagainya. Diskaun ya. Indonesia panggil diskon. Lagi apa? Encyclopedia orang tak beli dah sekarang. Cikgu Kartik. Encyclopedia. Ada orang beli lagi ke encyclopedia? Saya ada. Tapi dah lama lah. Tak ada dah. Kenapa orang tak beli encyclopedia sekarang? Ada Wikipedia ni nak beli. Dah tak ada. Dia fingertip you. Okey, apa negara mana yang merdeka sekian-sekian tahun? Tek keluar. Ini nak pergi encyclopedia dia ni. Okey, A. Keluar A. Okey, tengok satu-satu. Tak adanya. So encyclopedia tu tak sesuai. Yang boleh sesuai insurans saya setuju. Kalau you nak bagi contoh, parti politik kalau nak dapat yelah dia nak dana dia lah. Nak dana dia buat apa dinner dan sebagainya. Mungkin boleh, tapi itu parti politik you tak boleh buat sebagai contoh sebab dia tidak berasaskan perniagaan. Jualan kereta boleh. Kereta boleh. Certain kereta yang tidaklah produknya yang sangat berkualiti sangat ya, macam Chevrolet. Kereta-kereta yang berjenama yang dalam ranking yang tinggi ialah Mercedes. Audi, yes, Audi. Satu lagi. Volvo, BMW, dan BMW. Di antara empat ini di Malaysia ini dia berasaskan produk. So dia keluarkan pada orang yang dah biasa guna. Sekali you guna BMW, you tak akan tukar yang lain dah. Ini kesetiaan. Tapi ada juga yang produk kereta yang lebih kurang tapi orang tak tahu. Bermakna sebab itu dia lantik ejen buat tindakan agresif. Misal kata Citroen ya. Citroen you tahu tak? Kereta Citroen. Oh, Citroen. Tahu. Citroen. Saya rasa Perancis sebut Citroen sini kan. Peugeot. Ini orang berapa sangat tak terkenal. Tesla dah masuk. Tesla kat Malaysia ada. Saya tengok berapa. Harga saya jumpa 10 je. Tapi, apa tu yang owner Air Asia tu? Apa nama dia? Lupa dah. Apa dia? Owner Air Asia guna. Tony Fernandez. Tapi Tesla susah apa kat Malaysia kalau sebab charging station banyak dekat area KL. Siapa kalau kita keluar pergi ke Kelantan naik Tesla. Dekat sini ada.
Di Kelantan ada Islam meninggal. Nak balik sana. So, Follower kena naik lori Tesla kau. Jadi itu di antaranya lah. Di Malaysia mungkin kita tak bersedia lagi. Kenapa kita tak bersedia alternatif tenaga fosil yang banyak kita gunakan? Tak lain tak bukan kerana kita ni secara relatifnya harga minyak kita masih murah. Dan kita di antara producer mengeluar minyak mentah agak terbesar di dunia juga. Banyak. Tapi Kita kita ada- Malaysia, kita jual lah minyak kita. Kita ambil minyak luar. Yes, yeah. Difahamkan minyak kita berkualiti tinggi, so kita jual kat luar, kita ambil yang murah daripada kualiti yang agak rendah untuk penggunaan. Jadi Petronas dapat keuntungan dari segi different. Itu dia dapat untung, dan kejayaan Petronas juga menyebabkan negara kita boleh berjalan dengan agak inilah zaman pandemik ni. Kalau Petronas tak bayar commission kepada ataupun tak bayar dividen kepada Malaysia negara, mungkin lumpuh juga negara kita ni. Lumpuh. Terutamanya masa pandemik. Macam mana lumpuh? Bila pandemik, lockdown berlaku, kelang tak berjalan, bisnes tak berjalan, menyebabkan keuntungan syarikat jatuh. Mungkin Pak Maed tak dapat gaji nanti. Pak Maed dapat gaji ke tak dapat gaji, jalan je lah. Yang merasanya rakyat. Ya. Ahli politik ni sebenarnya gaji tu satu hal. Tapi barang diingat, mereka ni dapat banyak kelebihan dalam sudut penajaan dan sebagainya. Dan mereka ni, semua menteri, mereka tak perlu bayar walau sekupang pun, 10 sen pun tak perlu bayar apa-apa. Semua ditanggung oleh pembayar cukai. Siapa pembayar cukai? Kita ni Akulah. tu. Kita yang menanggung. Tapi tak apa, never mind lah. Macam mana sistem kita begitu. Aneh ya Malaysia ni. Okey, never mind, kita teruskan. Itu kaedah penjualan. Okey, pengeluaran, mass production with a lowest price, with a very good marketing, marketing yang menyeluruh. You don't care about the product itself, how the quality is product and everything. As a matter of you can produce a very mass production with a very low price. So you don't your pemasaran is there, the marketing, the business is there. As compared to produk, tak. Ya, kita kalau boleh nak keluarkan dengan kos yang cekap, tapi kualiti kita kena jaga. Tidaklah bermakna dia tidak menghiraukan soal pelanggan. Dia ada pelanggan setia mereka. Mereka ada pelanggan setia mereka, tapi mereka utamakan kualiti mereka, produk mereka. Ada trademark dia. Contoh Mercedes lah. Mercedes dia boleh bagi garanti. Kalau dulu, saya tak tahu sekarang. Sampai enjinnya boleh bertahan sampai 20 hingga 25 tahun. Kalau jagalah. Ya, kalau jaga. Memang gitu. Baik, kita teruskan. Penjualan dia produk yang rare, yang memerlukan ejen. Yang rare memang ada di pasaran tapi orang tak tahu. Insurans dan beberapa produk-produk kereta yang orang tak berapa tahu sangat dia ada di pasaran. Misal kata, produk kereta apa yang produk daripada China tu, ada satu kereta, apa nama kereta tu? Cherry. Cherry tak. Satu lagi. Apa? Habal. Saya tak ingat lah, ada satu yang kawan saya pakai tu. Kemudian daripada Korea kita ada Kia. Havel. Betul, Havel. Yes. Thank you. Siapa pakai Havel? Havel. H-A-V-A-L. H-A-V-A-L. Itu antara produk. Even you pun tak tahu kan, betul tak? Ini benda yang kita tak tahu, maknanya kena agresif sikit. Agent tu kena bekerja kuat sikit. Kena ni sikit. Itu kaedah penjualan. Ya, jual apa pun. Tapi ada juga orang yang mula-mula buat perniagaan bermazhab ini ya. Bos, you nak hasilkan katalah nak buat apa? Let's say makanan, tak adalah makanan. Makanan daripada selera India contohnya. Makanan selera India, ada chapati, ada dosai ni macam-macam jenis ada. Tapi ada orang bermazhab gini ya, they will care about the marketing. Maknanya dia tak fikir produk tu dulu. Yang dia fikir
macam mana kita nak persuade orang beli? Mana dia buat apa? Dia buat promosi siap. Misal dululah contoh klasik orang beritahu, saya tak tahu betul ke tak. Pergi hantar seseorang untuk jual kasut di Afrika. Yang orang tak pakai kasut. Pergi hantar seorang tu, dia kata apa? Barang tu rare tak kasut bagi orang Afrika? Rare. Sebab dia tak pakai kasut. So dia akan kata apa? Gila lah kerja macam ni. Takkan laku lah. Balik. Pergi hantar seorang lagi, dia nampak sebagai peluang. Inilah aku nak mendidik orang Afrika pakai kasut. Dan kalau dia mula pakai kasut, aku dah berjaya penetrate Afrika. Benua Afrika. Negara ini aku baca penetrate apa? Penetrate. Dapat menembusi pasaran. Pasaran. Mana dia fikir it is something that an opportunity, not that a threat. Bukan satu ancaman as the first person. Dia punya perception. Kerja gila lah. Apa ni? Tak. Pergi hantar orang kedua. No. This is my time to give them an education and important to wear a shoes. Why? Because shoes and protect your leg, your foot, and then dia gedebung. Dia bagi pendidikan. At the end of the day, dia dapat jual dengan harga yang murah dan pendekatan yang agresif perlu dilaksanakan. Macam Nestle lah kan? Macam apa? Nestle. Dulu tak tahulah, dia adalah rumours je sebab my punya nenek saudara kita kerja Nestle. So dia punya kisah tu contoh macam African provenance kan, diorang kan miskin. So Nestle punya marketing strategy is untuk bagi susu formula dekat anak-anak dekat kawasan Afrika tu. So once your child start drinking formula milk instead of breastfeed, scientifically mak dia punya susu tu akan berkurang lah. So anak dia tu terpaksa rely dekat susu formula. So in that way, lepas beberapa bulan Nestle akan stop production untuk yang free product tau. Maknanya diorang kena beli susu tu. So dengan cara tu Nestle buat sale. Memang ada kisah tu tapi sekarang tak tahu diorang buat lagi ke tak style marketing tu. Tapi dulu memang ada. Okay. Good example. Saya pernah dengar yang tu tapi kalau dibuat itu tidak beretika lah, dan malahan sekarang WHO, World Health Organization pun dah tidak menggalakkan bayi minum susu formula. Malahan kalau ibunya bekerja digalakkan susu itu diperah dulu, simpan dalam peti ais dan diberikan kemudian dengan dihangatkan susu berkenaan. Mana susu ibu lah yang terbaik. Ya, jadi saya rasa susu formula masih ada lagi di pasaran. Tapi pertama, cuba you perhatikan. Dalam TV ada iklan tak susu formula? Dah tak ada dah. Memang tak ada. Ada ke? Ada. Susu Dugro tu ada tu saya tengok. Susu apa? Ada tapi tak selalu lah. Dia macam ada tapi kadang-kadang lah. Ada lama tak tengok TV, sorry lah. Ada lagi lah. Ada susu formula untuk bayi tu masih dia ada iklan lagi. Pediasure yang paling selalu keluar. Tak, kalau susu untuk kanak-kanak lain, ni untuk bayi ni. Baby rasa macam tak ada, kanak-kanak ada lah. Kan untuk bayi tak ada. Untuk ni, untuk yang allergic. Susu bayi kena ada kolesterol. Ada yang macam, bukan macam mana kita panggil, yang sensitif punya ni. Maknanya macam itu special punya lah. Yang special needs punya susu biasa jarang. Susu bayi dah tak ada dah, dia tak bagi lama dah. Okay. Dia dah tak bagi lama dah. Saya rasa susu bayi tu sebab dia melanggar garis panduan daripada WHO kerana susu ibu yang malahan sekarang pun dia bagi alternatif. Kalau ibu yang bekerja, kalau yang ibu yang belum yang bekerja, dia kena perahlah susu tu, ada caranya. Sekarang dah macam-macam cara. Okey. Diharap mereka dapat ni lah ya, membuat alternatif demikian. Antaranya lah ya. Banyak pula mesej aku dapat. Okey. Oh, dia buat ujian. Okey, good. Alright. So kita teruskan lah. Panjang lah kita kisah hari ni. Kita teruskan pada yang berikutnya. Okey, kita dah ada 3M ya, pengeluaran, produk, pemasaran. Baik, kita teruskan. Tumpuan berpromosi untuk menarik pelanggan beli barang kita. Okey?
Pendekatan pemasaran moden atau pendekatan pemasaran ni mereka tumpu pada bagaimana nak memuaskan kehendak pelanggan. Okey. Beza nampak tak? Kalau pendekatan pengeluaran tadi, mereka cuba keluarkan barang dengan murah dengan harapan pengguna akan beli. Tapi pendekatan pemasaran ni terbalik. Mereka cuba tanya apa yang pelanggan nak. Okey. So daripada kehendak pelanggan, mereka cuba cipta sesuatu yang lebih baik. Okey. So di sini tugas pemasaran ialah untuk memenuhi kehendak pelanggan. Okay, how to fulfill customers keperluan atau kehendak. Okay, menggunakan strategi campuran masalah seperti produk, peredaran, harga dan promosi untuk memasarkan produk. Okay. Contoh, sebuah syarikat telekomunikasi mengkaji keperluan pelanggan dan melancarkan 3 pelan prabayar dengan harga yang berbeza. Bukan mereka melancarkan prepaid dulu. Mereka tanya pelanggan apa yang mereka nak. Daripada keperluan tu, mereka cipta 3 pelan prabayar. Itu dipanggil pendekatan pemasaran. So they ask you first, what do you want? Lepas tu baru mereka keluarkan barang. Okay, itu pendekatan pemasaran moden. Okay. Okey, itu pendekatan pemasaran moden ya. Yang keempat. Saya rasa pendekatan pemasaran moden ni dia berasaskan kepada research sikit lah. Dia buat research sikit. Dia nak puaskan pelanggan. Itu keywordnya. Yes, tu. Siapa tadi? Angkat tangan. Siapa? Okay, good. Jadi the main point untuk kaedah moden ini, it try to fulfill pelanggan punya desire dia. Apa desire, kehendak dia. Try to fulfill as much as possible to fulfill their desire, keperluan dia. Right? This is a very important one of the school of thought lah. Mazhab dia berpendapat semikian. Kerana bagi dia kalau kita dapat memenuhi keperluan pengguna, maka kita secara automatik itulah kaedah pemasaran yang terbaik. Tapi kadang-kadang sistem begini hati-hati sikit, terutama sistem telco ataupun telecommunication punya promosi. Sebenarnya telecommunication yang paling besar di Malaysia kita ada Celcom. Yang sekarang liputan paling berjaya sekali apa? Yang paling besar sekali dalam telco kita. Maxis. DG. Kita ada Ramai kita pakai DG, Maxis, kemudian U-Mobile. U-Mobile. 4 ni je kan? Ada lagi. Ada lagi. TM ada tak? Tapi tak ingat apa benda. TM masuk Celcom saya rasa. Dia masuk Celcom. Dia telan. Biasa 4 ni lah yang besar ya. Celcom, DG, Maxis dengan apa nama? Yes. U-Mobile. Yes tu apa? Yes bukan Yes, Celcom. Ada Celcom juga kan? Dulu Yes asing tapi Celcom dah ambil Yes kan sekarang. Tak lah, hara habis. Katalah 4 je lah. Okay, 4. Saya difahamkan yang paling besar sekarang liputannya lah DG ya. DG. Saya tak tahu betul ke tak. Saya tak pernah pakai. Saya dulu pernah pakai DG masa saya di Kuala Kangsar. Lepas tu saya tak pakai sebab DG awal kan? Tapi Celcom paling awal kat Malaysia. Celcom. Dulu Celcom kan. Dulu majority pakai Celcom. Tapi DG ni dia macam mana caranya, dia ambil orang Sweden ke orang mana yang jadi director dia. So strategi dia berjaya lah, dia menguasai. Saya difahamkan DG di antara yang liputan paling berjaya dan di antara pelanggan paling ramai. I do not know, saya tak ada data. Cuba you check lah, boleh Google je. Never mind, 4 perkara ni. Baik, bila 4 ni, ini keadaan yang berlaku dan you kena hati-hati ya dengan telco. Mereka dah bersaing daripada dulu lagi tahun 90-an. Peringkat sekarang ni persaingan promosi 4 mix marketing yang 4 itu price, place, product and the last one is promotion. They reduce these 4 mix marketing. Price, harga, place, pengagihan, promotion and produk. 4 ini. Dia akan gunakan ini bila dah keadaan sekarang menjadi tepu. Tahu tepu? Tepu faham tak maksud tepu? Dah tak boleh gerak dah. Tak boleh gerak. Faham tak maksud tepu dalam bahasa Melayu?
Go Kailing ada. Go Kailing tahu tak maksud tepu? T-E-P-U. Ya, tahu. Okay, good. Thank you, Go. Thank you so much. Haikal tahu tak maksud tepu? Tahu ya? Dalam bahasa Inggeris yang uli-uli tu kan? Yang apa? Uli-uli yang kita buat roti. Tepu maksudnya ialah dia saturated dah. Dia tak boleh, kita tak, macam you pernah buat eksperimen makmal tak? You campur Kalau buat air gula dia dah tak boleh nak larut dah. You dah masuk air gula dalam sukatan tertentu, air sekian, gula sekian, you kacau, okey dia larut. Betul tak? Larut maksudnya dia dah masuk dalam tu, dalam air. Tapi you tambah lagi dengan tambah gula lagi, akhir sekali gula tu boleh larut tak? Bermakna air tu dah tepu dah. Dia tak boleh terima dah. Dalam pasaran sekarang, telecommunication, mix marketing tu dah tepu dah. Bila dah tepu, telco dia akan guna secara hidden penipuan. Penipuan yang halal lah. So you must be careful. Kena berhati-hati. Cikgu. Yang pasal most used telco kat Malaysia tu, dia sebenarnya unify dengan Celcom. Dia punya coverage tu 89.6 dengan 89.4. Yang paling top kat Malaysia Celcom, bukan Digi. Okay, thank you. It's my mistake lah. I got it from my friend actually. So this is the thing that you have to verify the data. As I mentioned earlier that I also not confident saying that Digi is among the coverage dia punya ni. Tak. Sebab kita tak ada data. Ini saya nak ya, bila kita bercakap mesti ada data. Jangan orang cakap. Tak ada. Itu bukan masyarakat belajar namanya. It goes to me also. Saya pun sama, bukan pandai pun. Semua sekali kita nak bila bercakap fakta. Mesti fakta. Mesti ada data. Ya, okey. Baik. Ini berkenaan dengan pendekatan pemasaran. It go aggressively, modern lah ya, macam-macam cara. Tapi kadang-kadang hati-hati. Itu saja. Okey, sesuai untuk produk apa ini, dia sebut sana telekomunikasi lah. Lain-lain apa lagi? Netflix. Okey, Netflix dia bersaing dengan apa ya? Netflix, Hulu, Amazon Prime, banyak lagi. Pelajaran ada Disney Plus. Saya tak tahu sangat tapi tak apalah. Maknanya dia ada plan dia kan. Selagi mereka ada persaingan, kecuali ada monopoli. Macam kata Tenaga Nasional, dia perlu buat tak yang ni? Pendekatan moden ni? Tak perlu. Sebab dia tak ada pesaingnya. Cuma sekarang ada orang buat promosi solar. Tapi solar pun dia mesti dapat blessing restu daripada TNB juga. Lagi apa? Itu antaranya lah. Okey, kita teruskan sedikit lagi. Okey, pendekatan yang terakhir, pendekatan pemasaran ke masyarakatan. Okey. Di sini pemasaran ini beri tumpuan pada kebajikan pelanggan dan masyarakat. Bukan saja nak untung, mereka juga cuba menjaga kebajikan pelanggan dan masyarakat. Jadi kalau kamu tengok gambar raja di sebelah kanan, pemasaran kemasyarakatan ini dia beri perhatian pada 3 perkara. Pengguna dia nak kepuasan, syarikat dia nak untung dan masyarakat dia nak kebajikan. Jadi kita cuba beri perhatian pada 3 perkara. Kita nak bagi kepuasan kepada pengguna, at the same time syarikat nak untung dan juga aktiviti ini tidak menjejaskan kebajikan masyarakat. Okey. So di sini kita cuba memahami dan memenuhi kehendak pelanggan dalam jangka masa panjang. Long term, dia bukan pentingkan short term. Okey. Cuba imbangkan kehendak jangka pendek dengan kebajikan pengguna dalam jangka panjang. Okey, contohnya sebuah pasaraya menjual beg guna semula dengan harga rendah untuk pelanggannya. Okey, dia nak galakkan aktiviti kita semula. Okey, dia nak recycle beg ataupun dia nak kita guna beli beg plastik, so dia jual dengan harga yang lebih rendah. Ini tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan. At the same time, pengguna pun dapat kepuasan dan syarikat dapat sedikit keuntungan. Itu pendekatan pemasaran ke masyarakatan. Okey. Okey, sekejap. Boleh bagi contoh, faham tak kemasyarakatan tu? How to balance the 3 main objective of any business.
that would like to cuba mendapat profit as much as possible, at the same time to satisfy consumer, alright, desire, and then for the welfare of society. So these three element kita nak fulfill, nak memenuhi 3 watak utama dalam perniagaan, iaitu syarikat itu sendiri nak dapat untung, yang kedua pengguna mendapat kepuasan, dan yang ketiga society itu mendapat faedah dari segi kebajikan, alam sekitar dan sebagainya. Dia dah bagi contoh tadi lah, ya, bag ni jual dengan harga yang murah. Bag, maksud bag ini adalah bag apa dipanggil ni? Bag recycle, bag recycle, bukan plastic bag, ya, bukan plastic bag, recycling bag. Apa lagi cara lain yang biasa digunakan? Kalau dulu Tesco ataupun sekarang dipanggil Lotus, digunakan kaedah apa? Kaedah apa? Itu saya tanya you all. Yang ni ke yang ada green line tu? Saya tak tahu sekarang. Kalau dulu, saya dulu agak kerap juga ke Tesco. Sekarang saya kurang dah. Tesco dulu, you pertama ada member card. Right. Yang kedua, kalau you bawa plastik dari rumah ataupun bag dari rumah, dari rumah, so you tak guna plastik dia, you akan dapat apa? Pertama, you akan dapat point. Okey, dapat point. Okey, dapat point artinya di situ memberi faedah kepada, memberi kepuasan pengguna. Seronok tak? Seronok lah. Berapa point saya dapat? Sekian point. Okey, good. Alright. Dari segi masyarakat, ada faedah tak? Ya, kita nak mengurangkan penggunaan plastik yang proses untuk meleraikan dia dan sebagainya. Walaupun sekarang ada dah plastik daripada ubi kayu diperkenalkan di Indonesia, di mana plastik ini kalau masuk air dia larut. Dan juga syarikat dapat untung tak? Macam mana syarikat dapat untung dengan cara ni? Dia tak payah keluarkan beg plastik dia. Macam mana? Maknanya kalau nak order beg plastik kan perlukan duit dan kos. So bila dia bagi beg plastik tu, Okay, good. Menjimatkan kos, satu. Dan yang kedua, ingat pengguna dapat point. So pada bulan berikutnya dia dapat kupon. Dia dapat beberapa faedah-faedah lain, dan ini yang penting sekali. Yang penting kita tak terlepas pelanggan kita. So dia mana-mana bisnes, kita yang paling utama sekarang kita nak ikat pelanggan tu. Kesetiaan dia kepada kita. You tahu tak kasino ni, dia nak apa sebenarnya kasino? Kasino. Duit orang yang datang gamble kat dia. Dia yang paling utama kasino, betul Bashir, betul. Dia nak letak minyak dagu. Minyak dagu, okey. Kasino, pusat judi ni, dia sebenarnya dia nak customer yang dia dengan kata lain, katalah seorang tu berjudi, ya, ini saya bagi contoh yang sin industry, sin, S-I-N, ya. Sin industry, maknanya industri berdosa. Industri berdosa. Sekadar contoh. Industri begini macam kasino, sebab kasino dia dapat license, ya, dia halal dari sudut perundangan Malaysia. Baik. Misal katalah seorang tu pergi berjudi, katalah apa, berjudi apa? Anything lah, saya pun tak tahu, berjudi, mesin slot ke apa ke, berjudi, tiba-tiba dia menang, oh seronok menang, okay? Dia sanggup lagi bagi kemenangan pada orang, tak ada masalah menang. Tapi yang dia tak sanggup ialah orang tu datang, tak datang-datang lah. Bermakna dia ni macam mana-mana bisnes pun, sin industri lagi lah, dia nak pelanggan itu terus datang. So pengenaan kad tu, kad setia, poin-poin yang diberi, kupon-kupon yang diberi, tidak ada tujuan yang lain untuk mengikat kita untuk terus datang. Maknanya kalau ada lambaian daripada Giant, say, aku ada kupon sana lah. Kalau Giant tak ada kupon, ini aku dapat ni. Maiden ada jual.
Ini penting kesetiaan. So dia dapat balance between profit, consumer desire, certified consumer, and then for the society. Itu keadaan. Itu pendekatan pemasarannya ini. Pendekatan kesetiaan dan sebagainya. Right? So ada 5. Kesimpulannya apa? Baik, kesimpulannya kita ada sini nampak ada pendekatan pemasaran masyarakat. Okey. So pengeluaran produk atau pengeluaran, penjualan, modern, pemasaran kemasyarakatan. Kena penuh ya. So 3P 2M. 3P 2M. Okey, apa keyword untuk 120 dah. Kejap aja. Apa keyword untuk pengeluaran? Apa keyword untuk produk? Apa keyword untuk jualan? Apa keyword untuk modern? Apa keyword untuk kemasyarakatan? Kata-kata kunci untuk yang itu, apa dia? Pengeluaran, kata kuncinya apa? Cepat, we go very fast. Murah, mass production, harga murah dan dijual dengan merata-rata. Cost yang efisien dan sebagainya. Good. Baik, produk, quality ya, quality barang. Penjualan, Promosi yang agresif. apa keywordnya? Maknanya barang-barang rare yang memerlukan ejen, memujuk dan sebagainya. Dia dah buat agresif. Modern, dia guna memuaskan. Modern apa tadi? Keywordnya apa? Menekankan kepada usaha. Cara yang lebih cekat dan berkesan. Barang yang berinovasi juga. Diorang peka terhadap perubahan cita rasa. Perubahan situasi dan lebih baik. Kita nak menunjukkan moden ni, kita nak menunjukkan kita lebih baik daripada pesaing kita. Kita dapat offer lebih baik daripada pesaing kita. Kena ingat soal telco tadi. Dan masyarakat, how you balance these 3 factor. Profit, consumer satisfaction and then society. These 3 element. So that's to wrap up my session today, 2 hours. Thank you so much. It's a very wonderful class. You have very respond, you punya respon cemerlang sekali.